Assalamualaikum dan salam sejahtera hadirin dan hadirat sekalian. Kami kumpulan 11 akan membentangkan projek tahunan kami yang bertajuk penggunaan sisa plastik polipropilin sebagai bahan tambah dalam penghasilan konkrit ringan. Ahli kumpulan kami terdiri daripada saya, Nurul Aini binti Aziz, dan dua rakan saya lain, Aisyah binti Askar dan Pauline Injar anak Unong. Penyelia projek kami adalah Puan Nurhafizah binti Ismail. Di dalam pembentangan ini, kami akan membincangkan perihal pengenalan, penyataan masalah, objektif kajian, skop kajian, metodologi, analisis data, kesimpulan dan akhir sekali cadangan. Pengenalan kepada projek ini adalah konkrit ringan boleh ditarifkan sebagai konkrit yang menggunakan batu bau ringan juga dikenali sebagai agregat ringan. Contoh batu bau ringan adalah batu bau kasar, pasir, tanah liat, sanggar berbusa, batu hangus, batu hancur, batu bau organik dan bukan organik. Konkrit ringan dikatakan mempunyai ketumpatan antara 1,200 hingga 2,000 kg per meter padu menurut CEB 1977. Manakala konkrit biasa berketumpatan antara 2,240 hingga 2,400 kg per meter padu. Berikut merupakan contoh bangunan yang mengaplikasikan konkrit ringan dalam bangunan mereka. Lantai bangunan pentadbiran pusat BMW di Munich ini dibina menggunakan agregat liapau dengan ketumpatan konkrit 1,800 kg per meter padu dan kekuatan 25 megapascal. Pernyataan masalah pula adalah plastik merupakan sisa buangan kedua tertinggi daripada keseluruhannya. Seperti ditunjuk di dalam gambar raja sebelah, plastik mencatatkan 13% daripada komposisi sisa pepejal di Malaysia, sumber daripada Perbadanan Pengurusan Sisa Pepejal dan Perbersihan Awam SW Corp 2019. Plastik adalah tidak terbiodegradasi bahkan mengambil masa ratusan tahun untuk mereput. Hal ini telah menjadi punca kepada pencemaran alam. Oleh itu, kajian ini menggunakan sisa plastik jenis polipropilin sebagai bahan tambah dalam penghasilan konkrit ringan dalam usaha mengatasi masalah ini. Saya Pauline Injar anak Unong. Untuk objektif kajian terbagi kepada 3, iaitu mengetahui kesan plastik polipropilin ke atas sifat mekanikal nisbah campuran konkrit ringan dengan bahan tambah plastik polipropilin. Seterusnya ialah menentukan ketumpatan di mana nisbah konkrit ringan ditambah dengan bahan tambah seperti plastik polipropilin, dan seterusnya menguji kekuatan mempatan antara konkrit ringan dengan bahan tambah plastik polipropilin. Untuk skop kajian pula dijalankan di bengkel konkrit Politeknik Muka Sarawak. Terdapat 3 sampel yang menggunakan kiub yang berdimensi 150 darab 150 darab 150. 3 sampel yang terdiri daripada komposisi plastik polipropilin yang berbeza mengikut sampel yang telah ditanda, seperti sampel 1 mengandungi komposisi plastik polipropilin sebanyak 0.5%, manakala komposisi pada sampel kedua pula mengandungi sebanyak 1.0%, dan yang ketiga mengandungi sebanyak 1.5% komposisi plastik polipropilin. Selepas proses penguringan, penentuan ketumpatan konkrit ringan akan dikira menggunakan rumus ketumpatan di mana jisim objek akan dibahagi dengan isi padu objek. Kemudian sampel akan diuji dengan ujian mempatan untuk mengetahui keupayaannya menanggung beban setelah diawetkan mencapai usia 7 hari, 14 hari dan 28 hari. Untuk metodologi kajian pula, bermulanya projek untuk mencari tajuk, lepas itu membuat perancangan projek, kemudian barulah membina projek. Setelah itu akan melakukan uji kaji ketumpatan dan kekuatan mempatan terhadap objek. Seterusnya pengambilan dan bacaan data, barulah dapat menghasilkan data untuk menganalisis data, dan kemudiannya barulah menulis laporan penuh projek. Saya Aisyah binti Askar. Berikut merupakan nisbah campuran yang telah dilakukan. Bagi sampel yang pertama, nisbah campurannya adalah 1, nisbah 2, nisbah 0.5, di mana 1 merujuk kepada simen, 2 adalah pasir dan 0.5 adalah plastik polipropilin, iaitu bahan tambah yang telah kami gunakan. Bagi sampel yang kedua pula, nisbahnya adalah 1, nisbah 2, nisbah 1, dan bagi sampel yang ketiga, nisbahnya adalah 1, nisbah 2, nisbah 1.5.
Berikut merupakan chart bagi projek kami di mana yang berwarna kuning adalah perancangan, yang berwarna biru gelap adalah pelaksanaan dan yang berwarna merah adalah tidak dapat dijalankan disebabkan oleh penularan wabak COVID-19. Kami mula membuat bancuhan pada minggu ketiga hingga minggu kelima. Ujian bagi konkrit berusia 7 hari telah dibuat pada minggu keempat. Ujian bagi konkrit pada hari ke-14 sepatutnya dilakukan pada minggu kelima tetapi ianya tidak dapat dijalankan disebabkan oleh penularan wabak COVID-19. Begitu juga dengan minggu ke-7 di mana sepatutnya pada minggu tersebut kami melakukan ujian terhadap konkrit yang berusia 28 hari. Analisis data terbahagi kepada 3 iaitu ketumpatan, kekuatan mampatan, dan hubungan di antara ketumpatan dan kekuatan mampatan. Nilai kekuatan mampatan yang diperolehi pada sampel 1 sebanyak 1,732 kg meter per cube, manakala untuk sampel kedua pula sebanyak 1,645 kg meter per cube dan yang ketiga pula sebanyak 1,448 gram kilometer per cube. Slide tersebut menunjukkan data kekuatan mampatan yang kami perolehi pada hari ke-7 pada komposisi plastik polipropilin 0.5% kekuatan mampatan adalah 10.8 megapascal, pada komposisi 1% pula kekuatan mampatan adalah 13.4 megapascal. Pada komposisi 1.5% kekuatan mampatan adalah 13.5 megapascal. Oleh kerana data terhad kepada hari ke-7 sahaja, penerokan terhadap kajian-kajian terdahulu dilakukan dengan fokus kajian yang hampir sama iaitu menentukan atau mengetahui kesan penggunaan plastik polipropilin sama ada dalam kepingan, pelet dan fiber ke atas sifat mekanikal konkrit. Berikut adalah data kajian Gardika Arya Kusuma 2019, data kajian oleh Jonathan David et al. 2017, data kajian oleh Suino S et al. 2021. Menurut data kajian terdahulu tersebut, terdapat komposisi optimum di mana kekuatan mampatan adalah paling tinggi dan setelah komposisi optimum, kekuatan mampatan akan mula menurun dan tidak menaik lagi. Hal ini adalah kerana menurut Ondrej Jakobski 2018 dan Jetial A.A. et al. 2018 mengatakan sifat plastik ini bersifat hidrofobik dan telah mengikat air lalu menghalau reaksi penghidatan simen dan menimbulkan lompang dalam konkrit. Apabila lompang terlalu banyak, kekuatan konkrit akan mula menurun. Selain daripada itu, menurut Jonathan David et al. 2017 juga mengatakan polipropilin merupakan komponen paling ringan di dalam campuran dan ia secara semula jadinya menjadikan konkrit lebih ringan. Beralih kepada data kajian kami pula dianggarkan komposisi optimum tersebut berlaku pada komposisi plastik polipropilin 1.5%. Jika dilihat pada peratusan komposisi plastik pada 1.5% dan 1.0% hanya berbeza sebanyak 0.1 megapascal. Nilai tersebut sangat sedikit untuk mencatat peningkatan kepada komposisi plastik polipropilin yang seterusnya. Dalam pada itu, hipotesis ini masih perlu dibuktikan dengan ujian mamal iaitu ujian kekuatan mampatan. Oleh itu, kajian lanjutan diperlukan. Berikut merupakan graf ketumpatan melawan kekuatan mampatan. Pada ketumpatan yang paling rendah iaitu 1448 kg per meter cube, nilai kekuatan mampatannya adalah yang paling tinggi iaitu 13.5 MPa dan ini merupakan sampel yang ketiga. Manakala sebaliknya yang berlaku bagi sampel yang pertama iaitu nilai ketumpatannya adalah yang paling tinggi iaitu 1732 kg per meter cube dan kekuatan mampatannya adalah yang paling rendah iaitu 10.8 MPa. Oleh itu, sampel dengan komposisi plastik polipropilin pada 1.5% dipilih sebagai nisbah yang paling sesuai dan ideal dijadikan sebagai acuan produksi di mana ia mempunyai ketumpatan yang paling rendah dan kekuatan mampatan yang paling tinggi yang bermaksud ianya dapat menanggung beban yang lebih banyak daripada sampel yang lain dengan berat yang lebih rendah. Untuk kesimpulan, kesan penggunaan plastik polipropilin dapat mengurangkan ketumpatan dan meningkatkan kekuatan mampatan sehingga komposisi optimum. Sampel dapat ditentukan ketumpatan dan kekuatan mampatan. Secara keseluruhan, projek ini hendaklah membuat penambahbaikan pada masa akan datang untuk mendapatkan kajian yang lebih terperinci dan teliti pada masa akan datang. Untuk aplikasi pula, dengan kekuatan campuran tersebut, campuran kekeringan ini sesuai sebagai unit masonry kerana melebihi spesifikasi minimum kekuatan mampatan kekeringan sebagai unit masonry iaitu 5 MPa.
Antara cadangan yang boleh dilakukan untuk penambahbaikan atau pembaruan oleh pengkaji-pengkaji yang akan datang adalah menggunakan jentera atau mesin untuk produksi sampel yang lebih banyak. Selain itu, mempelbagaikan variasi komposisi plastik polipropilin untuk data yang lebih terperinci. Melakukan pengawitan dengan jangka masa telah ditetapkan untuk data yang lebih tepat. Menggunakan Portland limestone cement menggantikan ordinary Portland cement kerana PLC dapat mengurangkan lelehan air dan meningkatkan perkembangan awal konkrit. Itu sahaja daripada kami. Sekian, terima kasih.